Assalamualaikum, bertemu kembali dalam MHI. 1 Mei yang ceria, Hari Pekerja. Ya. Kami masih bersama anda memberikan yang terbaik dalam pekerjaan ini. Dan pastinya di hari cuti umum ini juga ada dalam kalangan kita yang sebenarnya dah bercadang nak balik ke Kuala Lumpur esok nak memulakan kerja. Okey. Berhati-hati di jalan raya kerana kita pasti hari ini mungkin keadaan juga akan menjadi lebih sesak. Ya, mungkin semalam kita ingat banyak kenderaan tapi tidak. Saya Alhamdulillah. pulang semalam pun lancar, banyak kenderaan tapi lancar. Tapi bertemankan adik anda dengan ketupat, lemang, rendang, semua kita dah pun laksa long lay juga. Tapi berjuang juga untuk memastikan dapat ilmu yang terbaik untuk anda semua. Dan yang pastinya hari ini sepanjang 1 jam kita juga nak membawakan pengisian yang sama-sama kita dapat memberikan sutikan inspirasi kepada anda. Maklumlah hari ini pekerja, kita nak cerita tentang pekerja yang berdedikasi. Ini saya kira pengalaman masing-masing lah kan. Pemangkin wadah Malaysia Madani yang kreatif, yang komited untuk bangunkan negara dalam apa je bidang. Anda semualah yang sama ada dalam kategori yang 3D, yang mungkin dirty, yang mungkin difficult. Dan termasuklah mereka yang di peringkat yang tinggi profesional tetap berjuang untuk sumbangan kepada negara. Okey, baik. Sebelum kita nak bercerita lebih lanjut, apa kata kalau kita kongsikan dulu, Fitri, tentang keadaan cuaca hari ini. Okey, nampaknya semua cerah kalau perhatikan di bayi lepas di Kuala Pilah, Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu, semuanya dalam keadaan yang terbaik. Termasuk di Labuan, Kanga, Petaling Jaya nampak cuaca cerah. Ya. Kota Baru, Kuantan, Ipoh. Ya. Dan semuanya tapi kalau di Kuala Lumpur petang hujan lebat. Dan pastinya kita pun faham dalam keadaan sekarang ini yang dikatakan keadaan cuaca panas yang melampau. Kita mengharapkan agar semua penonton menjaga kesihatan masing-masing dalam keadaan kurangkanlah aktiviti beriadah di luar kan. Kalau perlu untuk pasang kipas dan juga pendingin hawa, pastinya anda kena manfaatkanlah waktu sebegini untuk berada dalam rumah. Ya, gelombang haba membawa kepada strok haba yang bahaya untuk kesihatan sebab ada kes yang meninggal. Kita doakan semoga keluarga tabah dengan ujian dialami. Dan kita pun terus memberikan info untuk anda. Baik. Okey, kalau tadi tentang cuaca dan sekarang ni yang aliran penting, trafik. Arina semalam macam mana perjuangan? Semalam saya bergerak dari Sungai Petani jam 11 pagi. Alhamdulillah 5 jam sahaja. Walaupun kenderaan banyak tapi tidak sesak. Dan hari ini dijangkakan akan lebih sesak. Ramai yang tangguh sampai ke hari ini terbimbang kalau semuanya keluar serentak. Itulah. Ini yang terjadi akan berlaku kesesakan setempat. Terutama kalau siapa yang tak bawa bekal, tak selit kenderaan ataupun tak isi minyak secukupnya, anda mungkin tersekat di tengah-tengah laluan. Okey, baik. Seterusnya ini perkongsian yang kita nak bawakan sempena Hari Pekerja ini. Kita dah wawarkan sebentar tadi di mana tema yang diangkat pada tahun ini adalah pekerja pemangkin wadah Malaysia Madani. Kita sama-sama nak bawakan kisah yang pastinya dapat memberikan inspirasi kepada kita semua, menyuntik semangat kita untuk menjadi pekerja yang lebih baik. Sama ada yang besar ke jutaan rendah tinggi pun tetap berjuang untuk rezeki dan kelangsungan hidup. Kami kongsikan bingkisan ini. Kesungguhannya bekerja adalah kerana minat dan cinta terhadap kerjaya yang dipilih. Muhammad Hasanuddin Muhammad Amin, 34 tahun atau lebih dikenali sebagai Jackson Amin, dia antara pekerja contoh yang rajin bekerja dan selama 8 tahun berkhidmat, dia tidak pernah sekalipun mengambil cuti sakit. Bermula sebagai seorang tukang gunting rambut pada tahun 2016, kegigihan yang ditonjolkan anak jati Pontian Johor ini berjaya membuahkan hasil. Hasanuddin kemudiannya dilantik sebagai pengurus besar pada tahun 2018. Pada tahun 2020, dia diberi kepercayaan untuk menggalas tanggungjawab sebagai Ketua Pegawai Eksekutif bagi Walter College. Perjalanan anak muda ini disaksikan sendiri oleh majikannya, Azri Alwan Nordin, 34 tahun atau lebih dikenali sebagai Azri Walter. Azri merupakan seorang usahawan yang turut bermula daripada bawah. Sebelum bergelar usahawan berjaya, pemuda ini merupakan bekas pemain pasukan bola sepak kebangsaan. Memulakan perniagaan kecil-kecilan hanya di jalanan, kini dia berjaya membuka 5 buah syarikat serta 30 cawangan kedai gunting rambut. Berkat usaha, doa dan tidak berputus asa, pelbagai anugerah diterima oleh anak kelahiran Teluk Intan Perak ini. Antaranya Anugerah Rising Star 2018 dan Ikon SSM 2019. Kedua-dua individu hebat ini tidak akan mencapai semua kejayaan tanpa dedikasi yang tinggi dan pengorbanan yang besar.
Semangat jati diri dan ingin memajukan diri menjadi titik tolak kepada kehidupan yang mereka kecapi hari ini. Ya, bersahabat dan berjuang untuk rezeki dan kesinambungan hidup. Ini yang kita nak bawakan sebenarnya dua individu hebat yang mana kita dah kongsikan sedikit bingkisannya tadi. Kita nak perkenalkan di studio kita bersama dengan Muhammad Hasanuddin Muhammad Amin, merupakan pekerja. Kalau dulu tukang gunting rambut, sekarang dah CEO di Water College. Wow, hebat. Okey. Selamat pagi. Jackson Amin, Nama Pena. Oh, menyanyi juga kan? Kita juga bersama Okey. dengan Cik Azri Walter, majikan dan juga usahawan. Penerima Ikon SM 2019. Betul. Oh, tahniah. Jadi macam mana boleh mengambil Jackson bekerja asal-usulnya? Okey, asalnya waktu tu perniagaan masih kecil. Jadi kita memerlukan pekerja tukang gunting rambut. Dan waktu tu Tuan Hasanuddin datang nak belajar gunting rambut lah. Waktu tu dia nak belajar pun tak mampu. Dia daripada Pontian, Johor. Okey. Datang Jadi ke mana tu? datang ke Kajang waktu tu. Di waktu tu Walter Academy untuk belajar gunting rambut kan. Jadi setelah melihat semangat datang daripada kampung, jadi saya buat deal dengan dia. Kalau tak mampu bayar yuran tak apa. Okey. Belajar dulu, nanti bila dah kerja tolak gaji sikit-sikit. Okey. So, itulah titik permulaan kenal. Titik permulaan kenal dan di situ jugalah Hasanuddin membina kerjaya sebagai seorang tukang gunting rambut yang profesional dan kini bergelar CEO di Water College kan. Jackson nak tahulah juga apa yang membuatkan memilih dunia kerjaya ini, sebab ada banyak bidang kerjaya tetapi memilih kerjaya dalam bidang perkhidmatan ini. Secara umumnya saya memang minat dan gunting rambut ni adalah salah satu hobi. So saya fikir kalau hobi kita jadikan kerjaya, kita tak terpaksa membuat sesuatu kerja tu kan. Jadi along the way tu kita buat, kita rasa happy dan tak rasa tertekan dengan kerja yang kita lakukan. Sebelum ni kerja apa? Sebelum datang ke... Banyak kerja. Penembang roti canai, saya pernah kerja kilang, saya pernah MLM pun saya pernah jual barang tepi jalan, semua pernah buat. Dapat info tentang ni, Walter? Bagaimana? Asalnya saya adalah ejen kepada salah satu produk Azri Walter. Kemudian saya slowly lah kita develop bisnes dan kami kenal bukan sebab kawan daripada kecil dan kami kenal atas dasar perniagaan. Apa kualiti yang ada pada Jackson ni? Dia nampak peningkatan ya? Dia sebenarnya bila dijemput untuk bawa staf yang betul-betul nyak sampai lunyai kan. So Hasanuddin ni memang tak ada MC dan dia suka kerja. So antara apa kelebihan dia ialah apa-apa task saya bagi dia tak pernah komplain. In fact saya pernah bagi dia task duduk di cawangan Kuantan waktu tu. Masa permulaan jadi barber ni gaji tak banyak. Start dengan RM600, RM800 dan kebetulan dia pun baru berumah tangga waktu tu. Sikit pun dia tak ada komplain. So dia ikut je, saya suruh pergi sini, pergi Pening, dia ikut je. Jadi saya nampak dia punya effort. Sebenarnya saya try je. Sebab saya sampai level ni, saya melalui hidup yang keras kan. Saya banyak challenge, so tak ada emotion, sentiment. Jadi saya tengok dia ada kriteria tu. Untuk jadikan dia keras ni, apa yang dibuat? Mesti ada dia punya Training dia. training ke, ujian ke ataupun... Itu training dia macam tu lah. Saya bagi dia task, macam-macam task lah. Uruskan kedai, task kena pergi cawangan lain, task deal dengan klien. Jackson menangis tak? Ada harinya? Nah, air mata ni memang ni lah. Tapi disebabkan kerjaya ni saya pilih dan saya pilih untuk menjadi always be a good one dalam benda apa je benda yang saya lakukan lah. Awak tak pernah ambil cuti sakit dan cuti pun hanya berkeperluan sahaja. Betul. Tapi dah berkeluarga kan. Bagaimana sebenarnya bahagikan masa, sebab faham ini tanggungjawab dan juga tugas kan. Jadi bagaimana Jackson sendiri? Orang kata So pada awalnya tu memang agak sibuk. So kita kena ada achievement dalam kehidupan lah. Takkan selama-lamanya kita akan dengan tak ada masa yang keluarga kan. So dalam proses tu saya repair, saya tahu apa yang saya nak buat. Kemudian saya develop team supaya apa yang saya buat sebelum ni team saya juga mampu lakukan supaya saya ada sedikit masa yang sekarang ni lah, baru-baru ni je lah, selama hampir 8 tahun untuk keluarga saya. Apa reaksi orang kampung? Rakan sebaya kan tengok, dulu ni kan roti canai ke? Macam tiba-tiba wah jadi CEO kan. Cakap dah berubah macam mana tu? So alhamdulillah orang-orang kampung saya very supportive dan sejak daripada dulu lagi memang mereka support saya lah. So saya berniaga pun orang support, buat apa saja mereka memang support lah. Saya asal daripada Pontian, Johor. So memang penghujung benua Asia lah kampung saya ni. Kalau nak keluar tu ya Allah memang
Jauh lah. Agak jauh, betul. So alhamdulillah, so far parents, saudara mara semua support. Bila sebut tentang support ni kita perlu faham tentang sokongan bukan saja dalam keluarga itu sendiri tapi daripada pihak majikan. Bagaimana melihat bahawa perlunya sokongan ini untuk mereka melebarkan sayap dalam dunia kerjaya mereka? Betul, sebagai majikan sebenarnya kita always kena tambah nilai kita punya pekerja lah. Contoh macam saya punya staff, saya faham apa keperluan dia, next knowledge yang dia kena ada, sama ada saya provide ataupun saya hantar kursus-kursus di luar. So sebenarnya always kena tambah knowledge baru. Kesanggupan majikan untuk invest terhadap kerjaya pekerja. Ada yang tak nak invest ya, tapi nak hasil macam mana tu? Sebab bagi saya staff adalah aset terbesar syarikat. Tanpa staff, syarikat apa pun tak boleh survive, kan? Manusia adalah aset terbesar dalam syarikat lah. Tu saya punya prinsip dalam saya buat bisnes. Jadi saya punya pengalaman membangunkan, sebenarnya untuk saya bawa Hasan ni bukan dia seorang, ada ramai yang macam dia. Okey, dia orang ni duduk kat office sampai 12 malam, 1 pagi dan tak ada disuruh. Dia willing sendiri. Kemahuan diri. Tapi majikan untuk insentifkan mereka macam mana? Based on commission, kalau kita hit target, KPI-nya adalah KPI. Tapi semua orang faham bahawa apa-apa yang terbaik untuk company, maka terbaik untuk semua orang. Kalau kita baca tentang profil setiap daripada pelajar-pelajar di bawah akademi ataupun college ini kan, mereka ni kita tahu ada kemahirannya yang tersendiri sebab kadang-kadang bukan di bidang akademik tapi dalam bidang kemahiran. Ini menjadi tanggungjawab dan juga peranan yang besar bagi Cik Azri sendiri sebab nak membentuk masa depan mereka. Bagaimana? Sebenarnya very challenging membangunkan anak-anak muda yang tidak ada pendidikan dengan anak-anak muda yang berpendidikan, kan. So sebenarnya metod yang saya guna ialah saya anggap mereka ni seperti kawan. Dan saya jarang pergi office atau check it out apa dia orang buat. Sebab saya sebagai staff, saya pernah kerja macam-macam, kerja kerajaan macam-macam. Saya sendiri tak berapa minat kalau sentiasa disupervise oleh kita punya. Sentiasa dipantau. Dia ni salah ke apa, kan. Jadi saya guna metod macam tu. Dan bila saya bagi freedom, saya dapati pekerja-pekerja ini dia lebih kreatif. Dan saya izinkan mereka buat silap. Dan izinkan buat silap sampai kita banyak kedai tutup. That's the price untuk bagi dia orang pandai. Ada harga yang perlu dibayar. Apa prinsip Walter sebenarnya? Prinsip kita dalam mendidik ni. Orang tak sabar, seorang macam barankan ataupun memang nak hasil segera. Jadi apa yang anda... Sebenarnya kita punya prinsip adalah kita having fun and make money. So kita bangunkan company ni, semua orang kita anggap ni bukan kerjaya tapi adalah kehidupan. Sebab tu kita tak ada rasa berat. Macam buat hobi lah. Yes, kita tak rasa ni kerja. Kita rasa this is life. Apa yang kita buat ni adalah hidup. Bila Cik Azri sentuh tentang jadikan pelajar-pelajar ni ataupun stafnya sebagai rakan, sahabat, ini juga mungkin memberi keselesaan kepada Jackson sendiri kan untuk merasakan bahawa kerjaya ini adalah sesuatu yang diminati dan mudah untuk dilakukan. Betul, sebab bila kita diberi freedom, kita rasa macam company ni kita punya. So kita willing untuk buat lebih daripada apa yang sepatutnya lah. So secara tak langsung dia motivate kita. The more you do, the more you get. Awak ada silakan. Rina fokus dia kan. Awak ada pencapaian kan? Kita lihat daripada permulaan langkah itu sampai sekarang telah dilantik sebagai CEO. Sudah tentu setiap daripada kita ni dia ada sasaran dia tersendiri, ada target lagi. Selepas ini apa hala tujunya? So untuk saya akan buat apa saja. So contohnya kita akan berusaha keras untuk dapatkan apa achievement kita. Contoh kalau kita tak dapat apa yang kita nak, sekurang-kurangnya kita dapat knowledge perjalanan dalam kita menuju apa yang kita nak sampai tu. So knowledge ni pengalaman ni yang sangat bernilai, yang tak ada, pada saya dia bukan bernilai 1 juta, 2 juta, tidak. Dia memang tak ada nilai. Bagi Jackson, apa itu balas budi? Boleh dikatakan saya dan Tuan Azri ni memang dia banyak membantu saya. So dari segi cara berfikir, mula-mula saya jumpa dia ubah mindset saya dulu tentang bekerja. Sebab sebelum ni saya ingat bekerja untuk dapatkan duit. Tak, sebenarnya kita kena having fun. Dan kita kena jalani kehidupan seperti biasa dan happy. So untuk bersama dengan Tuan Azri ni tentang balas budi ni,
saya akan buat apa saja untuk bantu lebih ramai anak-anak muda jadi macam saya. Untuk kembangkan lagi empayar. Betul. Sekarang ni macam mana? So far saya dah train seramai 1,525 orang anak-anak muda sepanjang 2016 hingga kini. Jadi pada ramai itu apa kualiti yang dicari sebenarnya? Kita nak mereka boleh survive kat dunia luar. Sebab mostly yang kita train ni dan kita latih ni adalah mereka yang tak berapa bagus dalam bidang akademik. Jadi apa yang saya nak, mereka boleh fight dan challenge hidup kat luar sana sama macam orang yang ada degree, ada diploma dan sebagainya. Mereka dapat membina masa depan seperti orang lain juga. Cik Aziz sendiri bagaimana sebenarnya kalau hari ini terbuka hati ramai yang menonton MSI pagi ini kan, dan semuanya pasti nak tahulah jalan yang terbaik sebenarnya untuk mereka ada kemahiran tertentu. Apa-apa saja. Apa-apa saja. Okey, so saya sebenarnya aktif lah buat konten kat media sosial, banyak sharing dengan Gen Z terutamanya kan. Bagi saya, Gen Z very challenging. Dia tak macam zaman kita kan, dengan terlalu banyak maklumat dan terlalu mudah membandingkan hidup dengan orang lain kan. Jadi saya punya nasihat kepada generasi muda, sebenarnya setiap manusia ni dicipta dengan kesaktiannya tersendiri. Ada orang dijadikan dia boleh adapt dengan sistem akademik. Dan kalau sesiapa yang rasa akademik ni bukan untuk dia, dia kena tahu bahawa dekat luar sana ada banyak lagi peluang. Dan dengan zaman yang moden ni, ada banyak kerjaya-kerjaya baru yang terbina, yang tak ada 30 tahun lepas. Jadi, kita jangan give up dan teruskan hidup. Whatever we do, always be a good one. Enyak sampai lunyai lah. Itu dia punya message dia. Sampai lunyai. Ada Dekat kejayaan Facebook dah. kami pun ramai yang mengenali Tuan Azri ni. Ramai peminat Ramai. Tak sangka. Mungkin bekas pelajar ke. Betul. Ada pekerjaan yang lapuk, ada yang terus berkembang maju. Jadi sesuatu untuk panggil apa dekat ni? Bos Saya ke panggil abang? Tuan Azri. Ya, apa sesuatu yang nak disampaikan? Saya nak sampaikan, Tuan, terima kasih kerana bantu saya ubah mindset saya untuk apa saya jadi hari ini. So, saya akan terus berjuang dan saya akan latih lebih ramai untuk jadi macam saya dan lebih bagus daripada saya di masa akan datang. Alhamdulillah. Kami rasa ini juga semangat yang perlu dibawakan dalam Malaysia hari ini untuk anda yang menonton, satu suntikan inspirasi. Terima kasih Cik Azri dan juga Jackson hari ini berkongsi bagaimana sebenarnya ianya boleh melonjakkan keberhasilan dalam mengukuhkan ekonomi. Nak berhasil itu kena ambil masa. Tadi juga invest, sabar, baru ada hasilnya. Walaupun rugi, walaupun tutup kedai, tapi ada impak di kemudian hari. Baik, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti kami ada sesuatu yang istimewa. Ini mungkin bagi mereka lah yang sukakan marathon. Tapi dengan pakai baju tradisi. Wow, hebat. Selepas ini. Terima kasih kerana bersama kami di MSI pagi ini. Ini dia satu lagi kisah inspirasi. Jiwa Melayu anak Malaysia telah mengharumkan nama negara di pentas dunia. Kita nak berkongsi tentang kisah seorang pelari maraton negara yang telah pun melakar sejarah dalam Guinness World Record apabila memakai baju Melayu tradisional dalam kategori lelaki. Apa yang menariknya? Kita saksikan sedikit berkisah ini. Kemeriahan Aidilfitri disambut penuh gembira, namun dengan cara berbeza oleh pelari maraton negara Muhammad Syahidan Alias selepas melakar sejarah baru dalam rekod dunia Guinness. Berbekalkan iltizam yang kuat, dia yang lebih mesra dengan panggilan Edan Shah berjaya mengharumkan nama negara sebagai pelari terpantas dalam kategori pakaian tradisional Melayu lelaki menerusi acara maraton yang diadakan di London, United Kingdom 23 April lalu. Pemuda berusia 36 tahun ini menamatkan larian sejauh 42.2 km dalam acara TCS London Marathon 2023 dengan catatan masa 2 jam 49 minit dan 22 saat. Jurulatih larian Malaysia ini juga pernah membuka mata dunia pada tahun 2018 selepas mencipta rekod sebagai pelari maraton terpantas lelaki dalam kostum bendera kebangsaan dengan catatan masa 2 jam 54 minit ketika Festival Larian Blackmores di Sydney, Australia. Kejayaan anak Malaysia ini sedikit sebanyak menjadi wadah bagi mengangkat martabat budaya serta warisan Melayu ke peringkat antarabangsa.
Wow, satu yang amat membanggakan, berbaju Melayu tetapi berlari maraton di London. Ini dia Coach Idan. Hari ini lengkap berpakaian yang sama ya. Hari ini dan kalau kita ikutkan sebenarnya ini pakaian yang sememangnya dibawa ke sana untuk berlari. Betul. Walaupun dalam keadaan hujan dan angin yang kuat lah. okey, kita silakan duduk terlebih dahulu. Kabarnya waktu itu hari raya ketiga di London. Betul. Di Malaysia kami baru meraihkan hari raya kedua. Tapi semangat yang dibawakan tu nak tahu juga bagaimana bermulanya idea ataupun rasa hati tu nak menyertai London Marathon ini. Okey, so actually idea tentang kita punya projek ni, nama projek kita ni adalah Bulan Bintang, Road to London, Make Baju Melayu Great Again. So kita punya matlamat kita lah. So idea ni daripada tahun lepas lagi saya dah ada pada bulan November tahun lepas. Saya dapat slot untuk London Marathon under charity. Maksudnya saya minta donation. So kita buat charity project untuk Livability UK. So kita alhamdulillah kita dapat almost RM10,000 for the charity project. Dan kita ada slot untuk London Marathon lah. So dan kita tengok pada tarikh London Marathon tu adalah hari raya. Alamak, kena jugalah. Kena mungkin di peluang yang saya ada untuk sama-sama actually mungkin memeriahkan hari raya. So kita plan untuk pakai baju Melayu lah untuk hari tersebut. Tapi dalam masa waktu tu kita tak tahu lagi siapa yang boleh buat baju Melayu ni. Itu sebab kita cuba cari brand yang interested to be part of the project. Okey. Kami juga difahamkan coach juga mengajar berlari kan. Ini juga menjadi salah satu kerjaya. Bagaimana sebenarnya melihatkan kepada potensi yang ada dalam kalangan pelajar-pelajar di negara kita? Okey. So actually running ni kira actually after the pandemic lah. Terutamanya kita nampak semua orang start interest in running. Kan running. So marathon ni mungkin jarak dia agak panjang, 42.2 km. So mungkin bukan semua orang boleh lari marathon ni. So matlamat saya juga bila kita buat rekod ni mungkin ini adalah satu cara untuk kita mengetengahkan actually apa itu marathon di Malaysia lah. Supaya lebih popular dalam kalangan rakyat kita ya. Betul. Tapi nak tahu juga sebelum ke sana dari segi latihannya sebab kita tahu dalam tempoh waktu bulan puasa kadang-kadang mana ada dari segi daya tenaga nak berlari dan sebagainya. Waktu bila coach berlatih sebenarnya? Okey, itu memang susah jugalah. So actually sebab London Marathon ni betul-betul hari raya kedua, maksudnya training ni kebanyakannya masa adalah bulan puasa. So maksudnya memang agak susah tapi saya tahu actually kita ada misi yang besar untuk pecahkan rekod dunia Guinness dan bawah 3 jam ni bukannya mudah lah. Maksudnya nak habis tu mungkin mudah tapi nak break the record is another challenge. So dalam masa yang sama juga saya belajar di MSU Shah Alam. Saya belajar, bekerja dan training waktu malam 10 malam sampai pukul 1 pagi setiap malam. Setiap malam. Dan berlepas ke London waktu bila? Berlepas ke London 3 hari sebelum marathon. Okey, maksudnya beraya di sana lah. Beraya di sana. Ke sana bersama dengan keluarga ataupun sendirian? Okey, saya ke sana dengan saya punya manager, Jolin Hong, yang telah bersama saya for the past 12 years. Dia pun lari London Marathon juga. Dan kita juga dapat peluang jadi bersama-sama dengan rakyat Malaysia warga Malaysia di London, di rumah Malaysia. Kita sambut hari raya di sana. Warna yang dipilih juga memang warna melambangkan bendera kita kan, merah, biru dan putih ini. Kita nak tahulah bila memakai baju Melayu, bersongkok lagi, bagaimana mungkin daya tarikan dalam kalangan pelari-pelari yang lain tu? Okey, so actually memang kita punya idea masa saya propose pada Bulan Bintang, saya kata saya nak pastikan baju Melayu ni memang jalur gemilang punya warna. Kan, so merah tu melambangkan keberanian, biru tu adalah perpaduan dan saya memang beli sunglasses yang special juga warna kuning. Lengkap warna bendera. Lengkap lah untuk ni. Dan actually memang waktu larian tu, sebelum larian tu memang orang nampak pun dah pelik lah. So ada sebelum kita start marathon tu ada yang tanya saya dari mana. So, saya kata saya dari Malaysia and then dia kata we have been to Malaysia before. Kan? Tapi dia tak tahu pun tentang baju Melayu sebab baju Melayu ni kita pakai pada certain occasion sahaja. Kan? So saya kata hari ni adalah hari raya, so saya sambut Eid Mubarak dan kita nak celebrate
Hari Raya dengan memakai baju Melayu lah di sana. Dan pastinya ini bukan kali pertama anda menyertai maraton dengan berpakaian yang sesuatu yang unik. Sebelum ini di Australia. Boleh cerita tak sikit pengalaman memakai pakaian bendera ini? Okey, so itu pun adalah satu signifikan jugalah. Saya sebenarnya mungkin ada semangat politik yang agak tinggi. Yang saya percaya apa yang saya buat sebagai pelari maraton, sebagai running coach menunjukkan actually kalau kita ada minat yang tinggi, mungkin kita boleh buat sesuatu yang luar biasa lah. So pada 2018, so pada Hari Malaysia, betul-betul 16 September 2018, kita buat Guinness World Record di Sydney. Memakai baju bendera. Itu pun actually ambil masa juga nak design dan dapat approval daripada Guinness World Record. Okey, baik. Dan apabila melihatkan kejayaan ini, bagaimana mungkin respon pelajar-pelajar ataupun anak murid coach sendiri kan? Mereka sendiri ada tak hala tuju ataupun impian untuk jadi seperti coachnya sendiri? Okey, so actually untuk kita punya coaching company lah, SSC Run Coach, kita mengajar mereka yang bekerja. Bukannya mereka yang masih bersekolah, sebab kita percaya actually sport ataupun physical activity ni penting pada orang yang bekerja. So actually kebanyakan yang support kita punya journey ni actually bangga jugalah apa yang saya buat. Dan dia juga bertanya macam mana coach boleh berlari pakai baju Melayu lengkap dan run below 3 hours. So saya kata yang penting kena ada training yang cukup, training yang betul, dan tahu kemampuan kita untuk habiskan maraton itu. Dan apa agaknya mungkin sasaran selepas ini? Dah berjaya dalam GWS di London. Apa mungkin sasaran coach lepas ini? Okey, selepas ni go back to the normal life lah. Working, studying and training. So buat masa sekarang tak ada lagi apa-apa plan untuk breaking any record yet. Tapi mungkin insyaAllah kalau ada peluang lagi, mungkin ada company yang interested to be part of the journey, to do something significant and luar biasa, saya welcome lah. Manalah tahu kan selepas ini ada lagi yang nakkan coach ini berpakaian yang sesuatu yang berbeza, yang unik kan. Betul. Boleh tak boleh, ada masalah. Tapi kena ambil masa juga untuk training. Okey, selalunya training berapa lama sebelum sesuatu acara dilakukan? Okey, so selalunya untuk mungkin saya bagi sikit knowledge lah tentang running. Okey, selalunya in SSC kita training dalam certain jangka masa yang tertentu untuk jarak yang berbeza. Contohnya kalau untuk 5 km kita ambil masa dalam 4 minggu. 10 km 4 minggu untuk habiskan 5 km. Maksudnya kalau seorang yang tak pernah lari kata okey saya nak habiskan 5 km jalan dan berlari, ambil masa dalam 4 minggu. Kalau new beginner macam saya ni nak mulakan berapa kilometer dulu? Okey, boleh mula dengan 5 km. 5 km? Boleh. Maksudnya tak ada masalah. Tak boleh pendekkan sikit jarak mungkin dia. Boleh kat mungkin 2 km, tapi selalunya dengan cara yang betul boleh. Boleh Boleh menamatkan 5 km dalam masa 4 minggu. Puan penerbit ni Lina Nikmat tak sabar nak dapatkan ilmu daripada coach. InsyaAllah boleh. So selalunya maraton ambil masa dalam 16 ke 12 minggu. Agak lama. Dan mungkin kena ada sedikit background lah. Maksudnya pernah lari 21 km. Untuk pastikan kita kena ada ketahanan. ketahanan kan. Untuk habiskan 42 km. Bagaimana kita nak buat seseorang tu coach dia minat untuk berlari ni? Especially sebab maraton memang tidak, orang kata, kurang popular dalam kalangan rakyat Malaysia kan. Betul. Apa yang nak buatkan orang boleh contohi coach lah untuk jadi seorang pelari maraton yang tegar? Okey. So maraton ni actually saya kata mungkin is based on the passion lah, minat. Tapi kebanyakan klien yang kita coach di SSC, kebanyakannya mereka nak lari untuk kesihatan. Itu yang pertama. So saya kata maraton ni bukan yang the main goal. Mungkin start dengan 5 km, set the goal untuk 10, dan mungkin satu hari, 2 tahun dari sekarang, 3 tahun dari sekarang, kita boleh set untuk lari 42 km. Tapi kebanyakan yang saya coach, dia akan set satu dream 42 km when they are 42 years old. Oh, ya. Macam itulah contohnya kebanyakan. Okey, baiklah, kita cuba untuk setkan seperti apa yang coach nasihatkan. Tapi sedikitlah ucapan coach bersempena dengan Hari Pekerja ini. Kita nak berikan peluang untuk buat ucapan raya pun boleh, silakan. Okey, so nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua rakyat Malaysia. Terima kasih kerana menyokong journey saya Bola Bintang Road to London, Make Baju Melayu Great Again. So mungkin baju Melayu boleh digunakan pada any occasion, especially physical activity ataupun berjalan kan, ataupun berjogging satu hari nanti. So saya harap mungkin baju Melayu akan pergi lebih jauh
dan kita boleh memartabatkan baju Melayu di peringkat dunia. InsyaAllah. Dan kami doakan agar coach juga terus berjaya untuk mencapai sasaran yang seterusnya. Dan pastinya kalau ada rezeki kita jumpa lagi ya. Okey, insyaAllah. Selamat Hari Raya, selamat Hari Pekerja. Okey, terima kasih. Baik, kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini dengan pelbagai perkongsian menarik hanya di MHI. Baik, kembali lagi bersama kami di MHI pagi ini. Saya nak kongsikan berkenaan dengan satu keratan di utusan Malaysia. Ini berkenaan dengan lambakan produk kesihatan beracun. Di Putrajaya, rakyat terdedah dengan lambakan produk kesihatan dan kosmetik beracun apabila Kementerian Kesihatan Malaysia merampas 136,518 pelbagai pil dan krim yang mengandungi barang terlarang boleh memudaratkan pengguna. Ini berkaitan dengan ubat kuat, pil pelangsing dan barang kosmetik yang sebenarnya banyak yang dirampas. Namun yang menarik perhatian sebenarnya yang di atas ni. Ini kisah Dabita ke Olimpik sebagai isteri Gigi. Kabarnya sudah pun mendirikan rumah tangga dengan pelawak negara Gigi, iaitu Gigi Masin. Dan kemudiannya kita nak ikuti juga keratan akhbar di mana ya? Berita harian. Okey, baik. Di muka surat 4 Berita Harian. Okey, ini berkenaan dengan konflik tentera di Sudan di mana duta diberi kuasa penuh demi rakyat. Duta Malaysia yang berada di negara bergolak diberi kuasa untuk membuat keputusan segera berhubung keselamatan rakyat Malaysia tanpa perlu merujuk perkara itu kepada pihak berkuasa di negara ini. Dan pastinya ianya menjadi kebimbangan dalam kerajaan Malaysia sendiri apabila ada rakyat Malaysia yang berada di Sudan dan ada kabarnya sudah dibawa pulang ke Malaysia. Jadi, kami nak berkongsilah pengalaman bersama dengan seorang rakyat Malaysia yang sudah pun kembali dari Sudan, iaitu Cik Muhammad Hafizul Syafiq Abu Bakar. Merupakan seorang pelajar, kabarnya kini sudah pun sampai di Dungun, Terengganu. Kalau boleh kita dapatkan secara dalam talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cik Hafizul? Alhamdulillah, sihat. Dah berapa hari sebenarnya sampai di Malaysia? Sampai di Malaysia dah 3 hari. Dah 3 hari, Alhamdulillah. Dah terus balik Dungun lah tu? Dungun baru sampai semalam. Oh, baru sampai semalam. Okey, baik. Kita nak cerita berkenaan dengan situasi yang berlaku di Sudan berkenaan dengan pertempuran di antara Angkatan Tentera Sudan dan juga RFS ini. Waktu itu, di mana lokasi Cik Hafizul berada? Sebab dia di Bandar Khartoum kan, dan tapi Cik Hafizul berada di mana waktu itu? Ketika malam kejadian tu, saya berada di Komplek Petronas, berhampiran dengan airport, International Airport Khartoum. Oh, okey, baiklah. Pastinya boleh kongsikanlah kepada kami situasi ataupun pengalaman sebab waktu berlaku pertempuran itu kabarnya sehingga kini lebih 500 penduduk menjadi mangsa korban kan, dan perasaan Cik Hafizul sendiri sebagai seorang rakyat Malaysia yang menetap di sana sebagai pelajar, bagaimana perasaan waktu pertempuran itu berlaku? Jika ikut pengalaman, pergolakan yang berlaku semenjak saya berada di Sudan ini kali ketiga. Tapi tidak sangka yang kali ketiga ni paling teruk dan tidak tergambar yang akan berlaku seterus ini. Jadi agak panik dan tapi sebab saya bersama dengan ada kedutaan, pegawai kedutaan, jadi kadang terkawal untuk pergerakan kami pergi ke tempat yang lebih selamat. Difahamkan Cik Hafizul belajar di sana kan? Ya, ya. Dah berapa lama berada di Sudan? Berada di Sudan tahun ke-9 berada di Sudan. Okey, dan pastinya bersama dengan rakan-rakan lain yang ada juga di sana. Bagaimana pengalaman mereka sendiri? Kebanyakan pelajar yang ada bersama dengan saya pada ketika kejadian, majoriti mereka ada pelajar yang baru tiba 2 Ramadan, baru tiba di Sudan. Okey, dan mereka juga sudah kembali ke Malaysia? Ya.
Okey, mungkin boleh cerita sikitlah. Kabarnya sewaktu diumumkan ada gencatan senjata tapi masih lagi tidak bersama-sama. dipatuhi kan? Ini rakan-rakan suasana raya di sana ya? Cik Fizul, dengar saya? Cik Fizul, kalau boleh dengar suara saya. Okey, ini suasana beraya di sana. Okey, mungkin boleh cerita sikit. Okey, boleh cerita sedikit pengalaman dia. Ya. Dengar. Ya. Okey, ceritakan sedikit pengalaman raya. Ya, betul. Hello? Ya, Cik Hafizul, kami dengar suara. Pada malam untuk persiapan raya, sebenarnya pada malam kejadian tu memang kita orang sedang berbincang berkenaan dengan bagaimana nak sambut hari raya, menu yang akan disediakan. Tapi bila berlaku perkara yang tidak diduga, jadi apabila kami berkumpul di rumah Malaysia, kami buat sekadar yang dapat. Tapi dalam keadaan menyiapkan makanan untuk hari raya tu, masih terdengar tembakan di sekitar kediaman. Allahu Akbar. Dan kabarnya waktu diumumkan ada gencatan senjata pun masih lagi tidak dipatuhi kan? Bagaimana situasi keadaan waktu itu? Masa sebelum kami keluar daripada kawasan Komplek Petronas, kami menunggu gencatan senjata dipatuhi oleh dua-dua pihak. Tapi malangnya, walaupun gencatan senjata diisytiharkan, tapi tembakan masih lagi berbunyi. Jadi kita orang tak tahu bila waktu yang paling sesuai untuk kita orang keluar dengan selamat. Okey. Daripada tempat tu. Dan bila sebenarnya Cik Hafizul bersama dengan rakan-rakan yang lain dikeluarkan daripada sana? Kami dikeluarkan daripada Komplek Petronas hari yang ketiga. Lebih kurang jam 5.30 petang, 30 minit sebelum berbuka. Itu pun masih ada kedengaran tembak-menembak. Jadi keluar daripada kawasan tu dalam keadaan betul-betul tawakal. Tak tahu selamat ataupun tidak. Dan selepas itu terus dibawa ke mana Cik Hafizul? Terus dibawa ke rumah Malaysia, iaitu rumah kediaman Duta Besar Malaysia di Sudan. Dan daripada situ terus dibawa pulang ke Malaysia atau bagaimana? Belum. Kami menetap di rumah Malaysia selama lebih kurang 1 minggu ataupun 6 hari sebelum Kedutaan Malaysia mengukuhkan seluruh rakyat Malaysia yang berada lebih kurang 8 lokasi yang berbeza di Khartoum dan kumpulkan di rumah Malaysia sebelum boleh bergerak keluar daripada Khartoum ke Port Sudan. Yang mengambil masa lebih kurang 5 hari. Bagaimana agaknya situasi waktu itu dengan keadaan ramai yang juga ambil keputusan untuk keluar daripada negara Sudan kan? Ya, betul. Jadi kita orang konvoi bas daripada Khartoum, Malaysia punya gerombongan, kita ikut rombongan UAE bersama-sama bergerak ke Port Sudan yang mengambil perjalanan sejauh 1,000 kilometer lebih. Baru sampai di Port Sudan sebelum boleh naik kapal yang disediakan oleh pihak Kerajaan Arab Saudi sebelum keluar ke Jeddah, sampai di Jeddah. Dan sebaik saja tiba di Port Sudan tu pastinya lebih tenang kan, lebih berasa selamat. Bagaimana mungkin perjalanan daripada sana untuk tiba ke Malaysia? Boleh cerita tak? Apabila tibanya kami di Port Sudan, jadi keadaan sedikit tenang berbanding Khartoum kerana Khartoum merupakan tempat tumpuan berlakunya pergerakan. Walaupun sebenarnya masih belum tenang sebab sebelum keluar daripada Sudan keadaan belum selamat. Jadi bila dah naik kapal, dah lepas daripada pelabuhan, rasa selamat daripada apa-apa bencana. Jadi kapal tu berlayar lebih kurang 10 jam sebelum tiba di pelabuhan Jeddah. Okey, bila sampai di Jeddah tu adakah bermalam di sana terlebih dahulu sebelum sampai ke Malaysia atau bagaimana? Ya, bermalam di sana dahulu. Kami tiba di Jeddah lebih kurang jam 9 malam. Dia disambut oleh Kerajaan Arab Saudi dan juga Konsulat Jeneral Malaysia yang berada di Jeddah. Kami dibawa ke hotel
bermalam di sana selama 1 hari. Dan keesokannya terus pergi ke airport. Airport Jeddah. Okey, sebaik saja tiba semalam di Dungun Terengganu, bagaimana mungkin reaksi keluarga bila nampak Cik Hafizul depan mata? Sangat bersyukurlah sebab walaupun saya beritahu kepada family, walaupun semua barang yang baru saja dikirimkan ke Sudan tidak dapat digunakan dan tidak dapat dibawa pulang, hanya sehelai sepinggang. Jadi family bersyukur kerana dapat tiba di Malaysia dengan selamat walaupun barang-barang tidak dapat bersama. Okey. Alhamdulillah. Dan mungkin kalau kita lihat kan, Cik Hafizul masih lagi belajar, ada berapa tahun lagi pengajian, bagaimana mungkin perancangan selepas ini? Saya sedang tahun akhir sebenarnya di Universiti Umdul Rahman Islamiah. Jadi masih tidak tahu bila universiti akan dapat beroperasi dengan dapat dibuka semula. Mungkin dalam waktu sekarang ni akan buatlah apa yang patut yang dapat dibuat di Malaysia. Ada niat tak ataupun Cik Hafizul bercadang untuk sambung pengajian di Malaysia sahaja? Ada. Jika dapat, jadi mungkin akan terus sambung di sini jika dapat pindah kredit. Ya. Bagaimana pula dengan rakan-rakan yang lain Cik Hafizul yang juga sama sekali pulang? Ada berhubungan? Kebanyakan. Ada. Masih berhubungan. Yang pulang bersama dengan kami, 6 orang pelajar baru yang hajatnya untuk ambil bahasa di Khartoum. Tapi diorang ni masih menunggu keputusan result SPM. Jadi diorang masih ada tempat lain untuk diorang pergi. Jadi kami yang kebanyakan daripada kami yang pulang ni yang senior adalah tahun akhir. Jadi kami sedikit terkilang lah sebab tak sempat nak habiskan tahun ini. Dan mungkin harapan Cik Hafizul lah kan berkenaan dengan situasi ataupun pergolakan pertempuran yang berlaku di Sudan ini. Harapannya pergolakan yang berlaku antara dua pihak, antara SAF dengan RSF dapat diredakan dan kehidupan seharian rakyat, terutamanya kenalan saya yang berada di Sudan, rakyat Sudan dapat berjalan dengan sempurna dengan kebiasaan seperti sebelum ini, dan juga universiti-universiti yang ada dapat beroperasi dengan sedia kala seperti sedia kala. InsyaAllah kita sama-sama doakan agar keadaan kembali pulih. Terima kasih Cik Hafizul untuk perkongsian pengalaman sewaktu berada di Sudan. Boleh teruskan beraya, rezeki dapat beraya dengan keluarga di Dungun. Kirim salam dengan ahli keluarga semua. Jaga diri. InsyaAllah. Assalamualaikum. InsyaAllah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, itu dia perkongsian daripada Muhammad Hafizul Syafiq Abu Bakar, merupakan pelajar di Sudan yang selamat sampai di Malaysia. Baru semalam tiba di Dungun Terengganu. Keadaan pertempuran ataupun pergolakan antara kedua-dua tentera Angkatan Tentera Sudan dan juga RFS ini pastinya menimbulkan kebimbangan dalam kalangan ahli keluarga yang mana anak-anak mereka belajar di Sudan. Alhamdulillah semuanya kembali dalam keadaan selamat. Kita pun doakan agar pergolakan yang berlaku ini dapat terus reda dalam bulan yang baik ini, bulan Syawal ini. Seharusnya mereka meraihkan kehadiran Syawal dengan penuh kemeriahan dan kegembiraan, namun dipalit dengan pertempuran. Baik, kita nak bacakan akhbar ke Cik? Okay, kita tadi dah baca berita harian dan juga utusan. Ini kita nak tengok Kosmo, 3 generasi penyeluduk. Wow. Dari datuk, bapa hingga ke anak buat kerja haram seluduk beras diesel melalui Sungai Golok. Ini di Tumpat Kelantan, upah lumayan sehingga RM200 sehari mendorong sebahagian penduduk di sekitar kawasan Sungai Golok di daerah ini dan Rantau Panjang, Pasir Mas masih memilih untuk bekerja sebagai penyeluduk. Sesuatu yang amat kita bimbangi apabila ada generasi pula yang melakukan kerja-kerja sebegini. Mudah-mudahan segala masalah ini dapat diatasi sebaik mungkin. Baik, kita nak berehat sekali lagi. Kembali lagi bersama kami di Malaysia Hari Ini.
Kami warga Malaysia dan Turki di Rize ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kami, Ikatan Mahasiswa-Mahasiswi Johor, Universiti Sains Malaysia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami, warga Klinik Aiwan dan Sejeri MHI ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum. Kami warga SKSP mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Dari Kelab Badminton Malaysia London ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Raya juga. Kita jangan lupa. Assalamualaikum semua. Saya pelajar di University of Applied Science Merseburg di Jerman ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami warga Pemasa ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. #Pemasa Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri dari kami di Norway. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih kepada semua penonton Malaysia hari ini. Kalau di awal siaran tadi, saya bersama dengan rakan tugas Fetri Yahya. Mungkin ramai tertanya-tanya mana gerangannya Fetri. Dia kurang sihat dan Fetri minta undur diri lebih awal. Kita doakan kesihatan Fetri Yahya dalam keadaan baik-baik saja, insya-Allah. Namun esok kami akan kembali membawakan perkongsian berkenaan dengan penjagaan dan keselamatan penghawa dingin kereta. Ini susulan kejadian yang berlaku kepada 4 ahli keluarga yang lemas dalam kereta di Tol Gombak akibat daripada keadaan pendingin hawa yang rosak ini. Apakah yang boleh kita lakukan dalam keadaan ini dan apakah mungkin dari segi keselamatan yang perlu diambil kira sebagai seorang pemilik kenderaan? Semuanya akan kita bincangkan esok di Malaysia hari ini. Jumpa lagi, saya Hazrina Kasim. Assalamualaikum. Bye. Terangi waktu pagi, berhias cantik berseri hari ini. Sabar nak berjumpa, ku mau lepaskan rindu. Kau bermain di mindaku selalu. Ku setia menemani. Diriku tak mengenal sepi bila kau ada di sisi. Suasana kali ini akan ku pasti kita happy. Bercanda tawa riang-riang di harimu ria. Saling bersalam-salaman, berpesan dan bermaafan. Mendamai kenangan silam yang seindah kasih. Seindah kasih menerangi waktu pagi. Kau sungguh cantik berseri hari ini. Telah lama bersabar untuk ku lepaskan rindu di jiwaku selalu. Ku setia menemani. Diriku tak mengenal sepi bila kau ada di sisi. Suasana kali ini akan ku pasti kita happy. Bercanda tawa riang-riang di harimu ria. Saling bersalam-salaman.
selamat bermesra.